Okey, kalau tah semua masyarakat tani menggunakan mask, bagaimana dengan bekalan mask di negara kita ni? Okey, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar kami dapat menerbitkan lagi video-video yang menarik di episod-episod yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sekali lagi, nama saya Hanidi Haji Mahmud ataupun lebih dikenali dengan panggilan Net ataupun Abang Net. Okey, selamat datang ke program Bol-Bol Ketani untuk episodnya kali ini. Dan di episod kali ini kita masih lagi membincangkan mengenai dengan krisis COVID-19. Dan topik kali ini kita akan membincangkan ataupun berbual-bual mengenai dengan bagaimana cara mengurangi penyebaran COVID-19 dengan penggunaan face mask. Seperti mana yang kita semua ketahui, pihak Kementerian Kesihatan melalui media semasa dan media sosial ada menerangkan bagaimana COVID-19 ini boleh merebak ataupun menular. Ia bermula daripada sentuhan permukaan yang telah tercemari oleh titisan ataupun droplets daripada orang-orang yang terjangkiti. Saya tertarik dengan satu video yang dibuat oleh seorang doktor yang bernama Jonas Sharma. Beliau adalah seorang doktor keluarga ataupun family physician, dan di dalam video tersebut beliau ada menceritakan ataupun menyatakan secara detail mengenai dengan bagaimana COVID-19 ataupun virus COVID-19 ini boleh merebak di kalangan masyarakat. Okey, kita ini lihat secara terperinci ya. Apabila seseorang itu berbicara, ia akan mengeluarkan droplets ataupun titisan cecair melalui saluran pernafasan, iaitu melalui hidung ataupun melalui mulut. Apabila seorang itu berbicara, dropletsnya ini akan boleh tersebar ataupun boleh tersembur dalam jarak 1 meter. Ini tayang kenapa kita ni dianjurkan ataupun diarahkan untuk menjaga jarak ataupun social distancing sekurang-kurangnya 1 meter. Manakala kalau seseorang itu berasin, batuk ataupun ketawa terbahak-bahak, dropletsnya tu boleh menjangkau jarak sehingga 3 ke 4 meter ataupun lebih. Jadi droplets ini apabila sudah keluar daripada saluran pernafasan, ia akan mula-mula mengambang dan akhirnya akan jatuh ke permukaan. Kalau ia di tempat terbuka, ia akan jatuh ke lantai, ke tanah dan sebagainya. Tapi kalau di tempat-tempat yang tertutup macam mana, ia akan jatuh ke macam meja, benda-benda, dinding dan sebagainya. Jadi apabila permukaan-permukaan ini sudah tercemari oleh droplets ataupun tetisan cecairan ini dan akhirnya akan mencemari ataupun maka apabila seseorang menyentuh permukaan tersebut, ia akan secara sendirinya terjangkiti oleh virus tersebut. Mungkin kita pun sudah mengetahui, iaitu ada 4 jenis golongan mereka yang terjangkiti oleh virus. Pertama adalah golongan A. Golongan A ini mungkin ia dijangkiti apabila mengikut sejarah perjalanan mereka. Mereka mungkin telah terjangkiti lebih awal di negara luar. Apabila diorang balik ke negara asal, dan sebelum menunjukkan apa-apa gejala penyakit, sudah pasti diorang ini akan berjalan ke tempat-tempat awam. Dan apabila mereka berada di tempat awam, sudah pasti mereka akan menyentuh permukaan-permukaan seperti gagang pintu, punat lift, rel tangga dan sebagainya. Dan apabila seseorang menyentuh permukaan tersebut, iaitu gagang pintu tadi, punat lift dan juga rel tangga tadi, sudah pasti orang yang menyentuh ini akan terjangkiti, dan anitah yang dipindahkan golongan B. Golongan B ini adalah sesiapa saja. Kita ni anda tahu. Manakala golongan C adalah apabila golongan A berjumpa dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang ia ketahui, seperti isterinya, seperti anak-anaknya, saudara mara, ataupun kawan-kawannya dan yang ia tahu, yang ia pernah terjumpa.
Okey, golongan B adalah golongan yang secara random. Kita ni dah tahu siapa. It could be anybody. Jadi mereka ni akan berjumpa dengan orang lain dan akhirnya akan juga menjangkiti ataupun menularkan virus itu kepada orang ini. Anitah yang dipanggilkan golongan D. Golongan D ini merupakan B kedua. Jadi anita yang dikhawatirkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah orang-orang yang terjangkit ini tidak semuanya menunjukkan gejala penyakit. Ada setengahnya yang mungkin nampak daripada simptom-simptom yang dibawa, simptom-simptom yang ditunjukkan, iaitu seperti batuk, selisma, sesak nafas dan sebagainya. Tetapi ada setengahnya tidak menunjukkan apa-apa gejala penyakit. Diorang ini sehat, seolah-olah tidak ada jangkitan. Diorang ini merupa host ataupun carrier. Anita yang dipanggilkan asymptomatic carrier ataupun pembawa virus. Okey, di antara komponen yang boleh membantu mengelakkan daripada penularan virus ini ialah seperti mana yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan, iaitu menjaga jarak ataupun social distancing, menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan mengikut daripada Dr. Jonas ini juga, salah satu komponen penting adalah penggunaan penutup muka ataupun face mask. Memang sebelum ini kita ni mendengar bahawa face mask ini hanya digunakan oleh mereka-mereka yang sedang sakit ataupun lagi demam dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat dari sisi positif, apabila seorang itu menggunakan mask, sama ada ia sakit ataupun tidak, ia boleh menghalang daripada mengeluarkan droplet satu kepada orang ramai dan mencemarkan permukaan di sekeliling, di tempat-tempat awam ataupun kepada orang lain. Dan langkah ini bukan saja membantu pihak kerajaan, tetapi juga membantu dalam menjaga keselamatan kesejahteraan masyarakat kita ni agar terlindungi daripada penularan virus COVID-19 ini. Okey, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar kami dapat menerbitkan lagi video-video yang menarik di episod-episod yang akan datang. Terima kasih. Kenapa aku mau pakai mask? Misal, kita patut menjaga kebersihan kita juga, mengelakkan diri kita daripada kena jangkit sama terjangkit. So, tambahan lagi masa ni, kita nak tahu adakah orang itu terjaga kebersihan diorang, adakah orang itu ikut protokol yang diberi oleh Kementerian Kesihatan. Okay? So, pesananku, pakai mask. Kenapa aku memakai mask? Kerana virus-virus yang ada di udara sangat mudah merebak. Kita mudah terkena jika tidak menggunakannya. Dengan memakai mask, bukan saja untuk menjaga diri kita dari virus, tetapi juga menjaga orang-orang yang tersayang. Wear mask not for yourself, but for us. Pakai mask. Okey, sebelum kita ni meneruskan bol-bol kita ni, apa kata kita ni berhubung dengan rakan saya, iaitu Haji Yunus Haji Saleh, dan kita ni saksikan pendapat beliau mengenai dengan topik kita ni hari ini, khususnya dalam penggunaan penutup muka dan face mask untuk masyarakat kita ni di negara Brunei Darussalam. Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih rakan saya Hanidi Haji Mahmud. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih atas perhatian anda menerusi ruang bual-bual kita ni dalam episod kali ini. Okey, jadi mungkin kali ini berlainan konsep ya. Sebenarnya dalam konsep ini rakan saya Hanidi sebenarnya kita ingin membuat talk show di dalam satu tempat yang mana kita berdua sepatutnya ada di sana, tetapi walau macam mana pun keadaan tidak mengizinkan. Jadi
terpaksalah kita membuat rakaman secara di rumah masing-masing. Okey, mungkin ada persoalan daripada rakan saya Hanidi. Silakan Hanidi, apa soalan yang akan diberikan kepada saya ini? Okay, soalan pertama saya adalah macam mana pandangan Tuan Haji mengenai dengan galakan penggunaan mask ketika berada di luar rumah? Baik, soalan pertama itu ya. Macam mana pandangan saya ya, ini pandangan saja bagi auda yang menyaksikan video ini ya. Ini cuma pandangan, okey, masing-masing punya pandangan lah, okey, tentang galakan penggunaan mask ketika berada di luar rumah. Jadi okey, baik, saya teruskan dengan soalan pertama tu. Okey, bagi saya sebenarnya, pandangan saya sendiri, memang sebenarnya bagus kita ni menggunakan mask itu. Sebab apa? Untuk kita ni mengurangkan risiko jangkitan wabak tersebut, wabak COVID-19 ni. Kita ni dah tahu macam mana wabak ni bentuknya apanya dah nampak, kita ni lihat. Tapi walau macam mana pun kita ni sama-samalah menjaga supaya kita ni tidak terjangkit daripada wabak COVID-19 ni. Jadi adalah baiknya kita ni gunakan mask lah, walaupun kita ni sihat. Okey, sebenarnya kalau ikut orang yang pakai mask ni sebenarnya orang yang kurang sihat, tapi ini terkira lah sama ada tadi sihat ke atau tidak sihat. Kalau namanya kita ni saja melangkah ke luar daripada rumah, bermakna kita ni berawas-awas lah, menjaga kesihatan kita ni dengan menggunakan facial mask itu. Okey, jadi kalau bagi mereka yang mungkin ada sensitif menggunakan mask ni, anda tahu mungkin rasa macam indah selesa ataupun ada rasa gatal ke apakah, mungkin kali boleh menggunakan sapu tangan ataupun tuala kecil ke apabila keluar rumah, jadi tutuplah macam itu. Itu pandangan saya lah, Hanidi ya. Baik, Hanidi, soalan kedua apa? Banyak soalan kali ni. Silakan, apa soalannya? Soalan kedua adalah, apakah impak positif yang dapat kita ni ambil daripada penggunaan mask secara menyeluruh oleh masyarakat kita ni di negara Brunei Darussalam? Okey, impak positif ataupun yang kita ni kesan positif lah kalau kita ni menggunakan mask ni ya. Macam contohnya di luar negara banyak menggunakan mask, belum lagi ni kita ni durang sudah ni kita ni macam berawas-awas sudahlah masa COVID-19 ni semakin meningkat. Okey, jadi kalau bagi pandangan saya, kalau kita ni kesan yang yang boleh membagi kepada penggunaan mask ni, baik juga ada je kurangnya kita ni jangkitannya tu. Jangan yang kita ni sudah sekarang semakin meningkat baru kita sibukkan memakai. Jadi kalau dapat inisiatif kita ni lah, inisiatif sendiri kita ni, macam di luar negara, beberapa negara yang banyak memakai itu, dorang semakin menurun dorang punya positif COVID-19 ni. Kita ni semua bertanggungjawab dalam hal ini. Jangan kita ni 100% mengharap kepada pihak kerajaan untuk menanganinya, tapi kita ni juga daripada kita ni juga mesti menangani isu COVID-19 ni lah, bermula daripada rumah. Jadi ya tentu kita ni, kalau kita ni memakai mask ni sebenarnya boleh mencegah sebenarnya. Tapi itu lihat juga keadaan, jangan jual mask itu dipakai balik-balik. Jadi
ini adalah salah satu langkah juga agar kita ni tidak berjangkit dengan virus COVID-19 ni lah. Okey, jadi mungkin bagi ada sesetengah orang juga ada berkesempatan juga membuat sendiri ya, masaknya yang pandai menjahit atau dibuatnya di bisnesnya, dijualnya pulang. Okey, tapi indah juga salah, itu salah satu inisiatifnya juga untuk menggalakkan orang memakai emas itu. Tapi cuma kalau menjual, janganlah terlalu harga yang kata ni tinggi ya, cekik darahnya orang. Sesuaikanlah dengan harga, dengan kualitinya kah, macam mana. Okey, alhamdulillah di negara kita ni, negara Darussalam ni, ramai sudah yang memberikan kerjasama mengikut peraturan yang telah pun arahan daripada Kementerian Kesihatan dan juga beberapa agensi-agensi kerajaan yang lain. Baik, kalau dilihat contohnya sajalah di supermarket lah, jangan tersebut namanya lah, supermarket. Okey, ada yang sudah memberi amaran awal lah, ya, kanak-kanak bawah 12 tahun yang dia boleh masuknya. Itu sudah bagus, satu langkah yang kita ni yang baiklah. Dan juga apabila masuk akan biasalah cek ia punya temperature. Okey, jadi kalau normal, ia boleh masuk. Kalau anda normal, dia dapat masuk. Okey, itu sudah jadi aturan dah. Dan juga ada yang menyediakan untuk cuci tangan. Jadi itu yang langkah-langkah yang baiklah yang dibuat daripada pihak-pihak supermarket. Jadi itulah yang dapat saya lihatlah di di beberapa premis perniagaan yang ada menyediakan yang sudah diberi peraturannya, diaturkan sudah oleh kerajaan apa yang patut dibuat dalam masa penularan wabak COVID-19 ini. Jadi baik, terima kasih kepada rakan saya Hanidia J. Mahmud atas laporan inilah. Secara laporan saja ni buat masanya, dan mudah-mudahan menerusi ruang bual-bual kita ni akan dapat juga diberikan idea daripada habis kita di luar sana yang menyaksikan video ini. Bagi kami idea juga, bagi kami komen-komen yang baik juga yang boleh kita ni ketengahkan, yang boleh kita ni sadarkan bagi mereka yang macam kita ni masih lagi menganggap wabak ni tidak ada apa-apa. Jadi sama-samalah kita ni menyedari hal ini. Mudah-mudahan juga atas kerjasama bis kita akan kita ni sama-sama kita ni menerima pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. Jadi kembali bersama rakan saya Hanidia J. Mahmud. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Haji Yunus Haji Saleh. Alhamdulillah kita pun sudah menonton pandangan daripada rakan saya tadi, dan mudah-mudahan kita ni akan sentiasa memberikan pandangan-pandangan yang positif. Dan seperti mana yang dikatakan tadi, kita juga boleh memberikan input dan juga komen-komen yang positif yang membina untuk kami terus menerbitkan lagi video-video di episod-episod yang akan datang. So I choose to wear mask to protect myself. Also, sometimes I indah sadar lah pasal it's my habit juga
to hold some things in public. So sometimes bila terpegang anak, then sometimes terpegang my face juga. So itulah, I choose to wear mask. Pakai dia mask. I decided to wear mask because I want to protect myself. We've been touching a lot of different things every day. And sometimes, we don't realize that we're actually touching our face already. If we wear mask, we're avoiding the virus and germs from entering our mouth. So, I encourage other people to wear mask also. Pakai dia mask. Okey, Tani teruskan lagi bola-bola kita ni mengenai dengan topik yang kita ni bahaskan, iaitu bagaimana cara Tani untuk mengurangkan ataupun mengelakkan daripada penyebaran COVID-19 ini melalui kaedah penutup muka ataupun face mask. Seperti mana yang kita ni ketahui juga, di negara-negara luar seperti China, kerajaan sangat tegas dalam penerapan penggunaan mask ketika berada di luar rumah. Dan pihak kerajaan juga akan mengambil tindakan kepada rakyatnya yang indah menggunakan mask, dan akan boleh mengambil tindakan seperti menangkap, dan ianya merupakan satu kesalahan apabila rakyatnya indah menggunakan mask ketika berada di luar rumah. Dan di Amerika Syarikat juga, Presiden Donald Trump ketika ini menggalakkan masyarakat untuk menggunakan penutup muka walaupun hanya sekadar menggunakan sapu tangan ataupun scarf. You know, you can use a scarf. A scarf is everybody. A lot of people have scarves, and you can use a scarf. Scarf would be very good. And my feeling is, if people want to do it, there's certainly no harm to it. I would say do it, but use a scarf if you want. You know, rather. Dan di Amerika Syarikat juga ada satu kajian di mana penggunaan mask ini boleh membantu mengurangkan kadar penularan virus COVID-19 ini sehingga 50%. So I've analysed 38 scientific papers that have looked at the relationship between using masks and the transmission of COVID-19 and similar kinds of viruses. And they all tell the same story, which is that wearing a mask can decrease transmission by up to 50%. Okay, cuba kita ni bayangkan. Kita ni lihat dua senario. Senario pertama, apabila kita ni keluar rumah untuk membeli barang keperluan asas kita ni, seperti makanan, barang-barang dapur dan sebagainya, dan kita ni kejumpahan dengan kawan lama kaya ataupun saudara mara yang sudah lama kita ni tidak berjumpa, unfortunately, dorang ni terjangkiti oleh virus COVID-19 ni. Seperti mana yang saya katakan tadi, itu ada kedua kemungkinan, yakni kita ni dah tahu sejarah perjalanannya sebelum ini. Yang kedua kemungkinan yakni adalah golongan B ataupun yang randomly terjangkiti oleh sentuhan apabila ia berada di tempat-tempat awam, dan ia sendiri pun dah tahu yang ia ni terjangkiti oleh virus tersebut. Jadi bila kita ni keluar untuk membeli belahan ni, kita ni kejumpahan dengan orang ni, dan masalahnya ia indah menggunakan mask. Apabila kita ni berjumpa dengan ia, sudah tentu ia akan menegur kita ni, mungkin simply just saying Assalamualaikum, apa khabar, apa kabar keluargamu. Dan apabila ia berbicara, tambah lagi kalau biasanya kalau kita ni orang yang kita ni kenal ni, ia akan berbicara dengan jarak yang dekat. Apabila ia berbicara, seperti mana yang saya katakan tadi, ia akan mengeluarkan droplets, dan droplets ini akan tersembur. Sudah pasti dropletsnya itu akan jatuh ke permukaan seperti pakaian saya, di di barang-barang belian saya dan sebagainya. Dan dan tanpa disedari, apabila saya balik ke rumah, sudah pasti juga pakaian saya ini akan disentuh oleh isteri, dan tanpa sengaja juga saya akan menyentuh anak-anak, dan akhirnya saya dan keluarga saya pun terjangkiti oleh
virus tersebut. Nauzubillah min zalik. Indah kita ni minta-minta. Kita ni lihat senario yang kedua. Senario yang kedua, sama juga kita ni keluar rumah untuk membeli keperluan asas dan kejumpahan orang tadi itu yang sama ada ia kawan lama ataupun saudara mara yang sudah lama kita ni dah berjumpai, dan kalian ni kita ni sudah menerapkan penggunaan penutup muka ataupun face mask ni kepada semua masyarakat kita ni, dan dia pun menggunakan penutup mukanya ketika berjumpa dengan saya tadi. Dan ketika berjumpa dengan saya, seperti tadi juga, ia akan menyapa, memberi salam. Tetapi kalian ni dropletnya tu terhalang oleh penutup muka ataupun face mask tadi, dan akhirnya kita ni pun selamat daripada jangkitan virus COVID-19. Jadi di sini kita nampak dua senario yang berbeza. Yang pertama, risiko kita ni untuk terjangkiti oleh virus ini sangatlah tinggi, dan yang kedua, risikonya boleh kita ni minimize atau boleh kita ni kurangkan, malah boleh mengelakkan kita ni terjangkiti oleh virus tersebut. Okey, mungkin ada setengah habis kita bertanya, okey, kalau tah semua masyarakat tani menggunakan mask, bagaimana dengan bekalan mask di negara kita ni? Sedangkan kita ni tahu apa tu namanya, bekalan mask di negara kita ni sangat terhad, dan kalaupun ada, ianya sangat mahal, harganya sangat mahal. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk membeli mask ni? Okey, kita ni bercakap dulu jenis-jenis mask. Ada beberapa jenis, salah satunya adalah mask yang macam ni. Ini adalah single ply ataupun hanya satu lapis, dan yang ini adalah jenis yang dua lapis, dan ada juga dijual di pasar raya. Dan yang ketiga ni adalah jenis yang tiga lapis ataupun tiga ply, dan anitah yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan ianya sangat selamat digunakan untuk melindungi diri kita ni, dan anitah yang dipanggilkan surgical mask, dan anitah yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak kesihatan, khususnya the frontliners seperti doktor, jururawat dan sebagainya yang menangani para pesakit yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19 ni. Jadi di sini kita ni melihat kalau tak semua masyarakat berabut-rabut untuk mendapatkan mask ni, sudah pasti bekalan untuk frontliners kita ni akan terjejas. Tapi dapat kita ni sebagai masyarakat luar, kita ni mengalah saja. Jadi kita ni biarkan dia mask-mask yang macam mana ni untuk digunakan oleh para frontliners kita ni. Mereka sangat memerlukan mask-mask yang macam mana ya. Kita ni orang ramai boleh menggunakan penutup muka ataupun mask yang macam mana ni, seperti jenis kain ataupun jenis tuala ataupun jenis sapu tangan. Jadi ini boleh didapati di kedai-kedai ataupun jenis yang macam mana ya. Okey. Jadi kita ni gunakan mask yang biasa saja. Kita juga boleh buatnya secara sendiri ataupun boleh menggunakan sapu tangan. Yang penting tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada droplet satu keluar daripada diri kita ni. Tetapi jangan lupa, apabila sebaik saja habis kita datang ke rumah, habis kita buka mask kita ni dan habis kita cuci, jamur, dan kalau boleh setiap seorang menyediakan 2 set satu dicuci, satu digunakan, dan yang satu dicuci lagi, yang satu digunakan. Ini adalah untuk menjaga kebersihan dan menjaga daripada mask itu tercemar.
Okay, saya memakai mask ini adalah untuk mengelakkan diri saya, tangan saya terutamanya untuk memegang muka kerana biasalah dah menjadi kebiasaan memegang wajah. Satu lagi untuk meminimumkan risiko terkena jangkitan. Jadi saranan saya ataupun nasihat saya kepada semua, pakai tiap mask. I volunteer to wear a mask is to protect myself from the virus if someone is sick near to me. And point number 2, most of the time we tend to touch our mouth, eyes, nose. So a mask can protect us from that as we use our hands to touch many things in a day. So pakai tiap mask. Mengikut satu artikel pada tahun 1918, pernah terjadi satu pandemik penyakit berjangkit iaitu Spanish flu yang mana telah membunuh jutaan manusia di seluruh dunia. Jadi di dalam artikel tersebut mengatakan bahawa menuju tempoh terakhir pandemik tersebut, barutah masyarakat dunia mengetahui bahawa pentingnya penggunaan face mask ataupun penutup muka ni. Jadi akhirnya setelah penggunaan face mask ni boleh menurunkan kadar penularan penyakit ataupun virus Spanish flu ini di kalangan masyarakat dunia, barutah mereka akhirnya mengarahkan semua untuk menggunakan face mask dan secara signifikan pun menurunkan kadar penularan dan akhirnya menghapuskan virus tersebut. Jadi di sini kita ni mengambil satu pengajaran bahawa kita ni jangan mengulangi sejarah. Dan kita ni ambil sejarah itu sebagai peringatan dan sebagai panduan untuk kita ni membuat yang terbaik daripada yang telah dilakukan sebelum ini. Ingatlah, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Seperti mana yang saya katakan tadi, tujuannya adalah untuk kita ni berjaga-jaga, beringat-ingat, sentiasa menyiapkan diri dalam keadaan-keadaan seperti ini untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri kita ni, keluarga kita ni dan juga untuk masyarakat semua. Okay, walaupun aku tahu aku sudah mengamalkan safety precautions dan social distancing dan sebagainya, tapi pekerjaanku sebagai seorang guru memerlukan aku untuk berjumpa dengan guru-guru yang lain, parents especially. So dengan cara ini, walaupun aku tahu aku nada jangkitan wabak COVID-19 ini, tapi I cannot be too sure that orang-orang lain yang kujumpai nada membawa virus ini. So as a safety precaution for myself, sebagai inisiatifku sendiri juga untuk menghindari diriku daripada dijangkit ataupun menjangkit orang-orang lain, I choose to wear a mask. So pesananku kepada diriku dan habis kita semua, pakai tiap mask. Dan apa kata selepas menonton video ini, kita ni sama-sama mengambil inisiatif untuk menggunakan mask ataupun penutup muka ni ketika berada di luar rumah. Kalau di dalam rumah, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni berada di luar rumah atas urusan-urusan tertentu, urusan-urusan pekerjaan ataupun membeli barang keperluan harian kita ni gunakan dia mask atau untuk menjaga dan melindungi orang lain. Dan tujuan utama kita ni menggunakan mask ni adalah untuk berjaga-jaga. Orang kita ni sediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai sekarang apabila sudah terjadi perkara-perkara yang tidak diingini, barutah kita ni kan terkucar kacir, barutah sibuk untuk melaksanakan perkara tersebut. Lagipun ianya adalah untuk melindungi sesama kita ni. Saya menggunakan mask adalah untuk melindungi habis kita, dan habis kita menggunakan mask adalah untuk melindungi diri saya dan keluarga saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sadat Ahim. Baiklah kepada bis kita di sana, pakailah mask ketika berada di luar rumah. Okey, sebelum ini saya mengatakan pakai mask ketika sakit sahaja. Tapi memandangkan dengan keadaan kita ni yang indah menantu, demi keselamatan diri sendiri, demi keselamatan keluarga kita ni dan juga orang ramai, pakailah mask ketika berada di luar rumah. Dan juga ketika berada di luar sana, kalau boleh jarakkan 1 meter dengan sesiapa sahaja demi keselamatan diri sendiri dan juga orang ramai. Kalau tidak ada hal penting, kalau boleh stay di rumah, amalkan social distancing. Habis kita boleh buat apa saja di rumah. Habis kita boleh senaman, habis kita boleh masak, boleh buat kerja di rumah, dan paling penting, spend time with your family. Dan terakhir sekali, cuci tangan setiap masa menggunakan sabun yang bersesuaian. Amalkan kebersihan kita ni demi kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan diri kita ni, keluarga kita ni dan juga orang ramai. Ingat, social distancing, social responsibility, amalkan kebersihan dan #pakai tiamas. Untuk pengetahuan bis kita, seperti yang telah saya jelaskan di episod yang lalu, tujuan kami untuk menerbitkan program ini adalah untuk berbual-bual secara ringan. Dan apa yang kami sampaikan ini adalah pandangan pribadi kami sendiri, dan indah ada indah ada paksaan ataupun dan tidak ada niat untuk memprovokasi bis kita, untuk memaksa bis kita mengikuti apa yang kami sampaikan. Tapi sekurang-kurangnya kami dapat memberikan ilmu dan ataupun informasi yang sekadar yang kami tahu mengikut research kami sebelum kami membuat video ini. Dan mudah-mudahan video kami ini ada memberi sedikit informasi ataupun nasihat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat agar kita ni dapatnya orang mengikuti apa yang telah diarahkan oleh kerajaan kita ni, untuk kita ni sentiasa mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Kita ni buatlah ataupun lakukanlah sesuatu yang positif sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan mudah-mudahan apa yang kita ni hadapi ni seperti musibah jangkitan virus COVID-19 ini akan cepat berlalu, dan kita ni semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan dan mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Sebelum kita ni berpisah, apa kata kita ni ikuti petikan titah ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika Baginda bertitah berkenaan dengan jangkitan wabak COVID-19 yang telah lalu. Di dalam titah Baginda ada menyebutkan rawatan dan pencegahan melalui pelbagai cara, iaitu seperti menghindari perhimpunan ramai, memakai penutup muka, menggunakan cecair pembunuh kuman, melakukan sekatan keluar dan masuk jika diperlukan, dan membanyakkan doa. Dan Baginda juga mengatakan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini agar kami dapat menerbitkan lagi video-video yang menarik di episod-episod yang akan datang. Terima kasih. Rawatan dan pencegahan melalui pelbagai cara, seperti menghindari perkumpulan ramai, memakai penutup muka, menggunakan cecair pembunuh kuman, mengadakan sekatan-sekatan keluar dan masuk apabila diperlukan, dan membanyakkan doa. Ini semua menjadi tanggungjawab kita bersama.